total station tuan-tuan ya. Secara teorinya, pengukuran menggunakan total station amat berkait rapat dengan entiti titik di atas permukaan bumi. Satu titik di atas muka bumi adalah unik dengan kedudukan tertentu dan masing-masing mempunyai koordinat. Okey tuan-tuan, daripada titik akan membentuk garisan-garisan. Dalam garisan ini ada maklumat-maklumat seperti bearing dan jarak, latitude dan lipat. Okey tuan-tuan, pengukuran menggunakan total station untuk membuat trabas juga tuan-tuan. Daripada garisan-garisan ini akan menghasilkan satu poligon atau kawasan ataupun lot. Seterusnya dalam lot akan ada keluasan. Contohnya di seperti gambar rajah ini lot 500, keluasan ialah 1.5 ekar. Dan keluasan inilah merupakan elemen yang amat penting dalam sesuatu hak milik tanah. Okey. Okey, baik tuan-tuan. Untuk kutipan data di lapangan ataupun kita kata ukur butiran, okey, atau topografi survey, ianya boleh digunakan apabila kita telah telah memproses kita punya trabas kita dengan pembutiran C dan pembutiran M jika ada. Okey, kita boleh guna stesen-stesen kita tadi itu dengan mengambil butiran-butiran yang kita nak, contohnya seperti ground level, seperti butiran semula jadi, okey, ataupun butiran buatan manusia lah. Okey, ianya tak perlu dibuat dengan dua penyilang untuk mengambil butiran, ianya dengan hanya memadai dengan satu penyilang sahaja. Tuan, kita pergi kepada trabas tertutup berbentuk poligon. Trabas tertutup ini boleh bermula dan berakhir pada titik yang sama. Dalam gambar rajah ini tuan-tuan lihat daripada stesen 1 sampai ke stesen 9. Okey. Dia akan close balik di stesen yang dia mula. Kalau dia mula di stesen yang kedua, dia backside kan, ataupun dia pandangan belakangnya ialah 1 dan pandangan depannya ialah 3, makanya bila hampir ke stesen yang terakhir, dia mestilah memasang alat di stesen 1 dan backside kan 9 dengan bacaan depan ialah 1 ke 2. 1 dari 9, 1 ke 2. Makanya dia akan ada dapat close bearing lah. Okey. Dari situ kita akan dapat semak dan seterusnya untuk dibuat pelarasan tuan-tuan ya. Okey. Ianya berbentuk poligon ini, trabas ini tuan-tuan memudahkan pengukur mengesan kesilapan bearing dan jarak yang dicerap. Okey. Trabas tertutup juga selain pada trabas poligon, trabas tertutup yang jenis ini dinamakan trabas tertutup juga kerana ianya bermula dengan stesen yang diketahui nilai koordinat dan berakhir juga dengan stesen yang diketahui nilai koordinat tuan-tuan ya. Okey tuan-tuan, untuk trabas terbuka merupakan ukuran terhadap beberapa garisan yang bersambungan yang mana kerja pengukuran tidak ditutup pada stesen permulaan. Okey, jika tuan-tuan dapat lihat gambar rajah daripada stesen 1 sehingga stesen 5, ianya tidak diikat dengan mana-mana batu sempadan atau tanda sempadan dan ianya dibiarkan hanging begitu. Inilah yang dinamakan trabas terbuka tuan-tuan ya. Okey tuan-tuan, bagaimana untuk mencerap data? Seperti yang telah diterangkan sedikit tadi tuan-tuan. Contohnya dalam gambar rajah ini alat berada pada stesen yang kedua. Bearing belakangnya ialah 1 dan bearing hadapannya ialah 3. So kita boleh katakan 2 dari 1 dibaca dengan 2 ke 3. Apa yang dicerap ialah bearing hadapan dibaca dan direkod melalui bacaan penyilang kiri dan penyilang kanan. Kenapa dua penyilang tuan-tuan? Sebab penyilang kanan digunakan untuk
sebagai semakan. Okey, jarak pun diambil 2 kali, pilihan kiri, pilihan kanan. Bearing pun diambil pilihan kiri, pilihan kanan. Seterusnya akan dipuratakan. Okey tuan-tuan, bacaan jarak mendatar dibaca dan direkod di semasa bacaan pilihan kiri. Untuk yang kanan akan dibaca juga dan diletakkan dalam kurungan. Okey tuan-tuan, bagaimana kita nak merekod? Tuan-tuan dapat lihat dalam gambar rajah ini, kita akan ada datum. Okey, cara pembukuan lah. Okey, dalam buku kerja luar tuan-tuan ya. 2 dari 1, 2 ke 3. Pilihan kiri 2 dari 1 kita setkan pilihan kiri berapa dia punya contohnya datum dia daripada pelan akui ataupun datum dia daripada pelan perhitungan ke. Daripada situ kita dapat yang purata dia dan kita masukkan dalam nilai 2 dari 1 yang kita tuliskan set itu. Maksudnya kita setkan kita punya alat kepada bacaan yang sama dengan datum tadi dalam alat, kemudian dibacakan dengan pilihan kiri ke stesen 3 dan dituliskan juga untuk jarak dan juga sudut pugak untuk rekod tuan-tuan ya. Seterusnya bila dah baca ke stesen 3 pilihan kiri, kemudian kita kena setkan alat kita tadi, alat total station tadi tuan-tuan, menggunakan penyilang kanan dan pilihan kanan ke 1 dan dibaca ke stesen 3 menggunakan penyilang kanan. Okey tuan-tuan. Okey, jika tuan-tuan dapat lihat dalam gambar rajah ini, datum daripada PA 63439 tu tuan-tuan, purata bearing dia ialah 162 darjah 44 minit 30 saat. Jadinya tuan-tuan, nilai inilah yang kita akan gunakan dalam alat kita nanti untuk kita setkan dia sebagai pilihan kiri dan dibaca pada stesen hadapan dengan pilihan kiri, dan nilai ini juga akan disetkan lagi sekali menggunakan pilihan kanan. Okey tuan-tuan, jikalau bearing ini 162 darjah 44 minit 30 saat, makanya pilihan kanan dia akan jadi 162 darjah akan ditambahkan dengan 180 darjah. Okey, dan akan menjadikan, okey tuan-tuan boleh cek dengan kalkulator lah, 162 darjah 44 minit 30 saat tambah dengan 180, dia akan jadi 342 darjah 44 minit 30 saat. Okey tuan-tuan, untuk kenyataan tutup bearing muktamad adalah dilaraskan kepada 10 saat terhampir. Okey, garisan yang telah diterima sebagai garisan bearing akui adalah dicatat singkatan dengan MH-BGAK, maksudnya dengan matahari bearing akui atau sepadan asal bearing akui SA-BGAK di mana berkaitan pada muka surat cerapan dalam ruangan bearing muktamad. Perkataan bearing tutup atau bearing terikat adalah dicatatkan di ruangan bearing muktamad pada garisan berkenaan dan dicatatkan, dan kenyataan tutupan bearing pada ruang yang sesuai dicatatkan seperti berikut. Garisan daripada stesen berapa ke stesen berapa, dibaca berapa, sepatutnya dibaca berapa, tikaian dia tuan-tuan dalam berapa stesen melalui stesen-stesen yang sepatutnya dilakukan pembetulan. Okey, so pembetulan dia akan ada beberapa saat atau minit ataupun inilah, okey, di setiap stesen. Okey, ini contoh tuan-tuan untuk yang kenyataan tutup bearing garisan 1 ke 2 dibaca 25 darjah 1 minit 39 saat. Okey, yang sepatutnya dibaca 25 darjah 2 minit 50 saat. Okey, jadinya tikaian dia negatif 1 minit 11 saat. Kenapa negatif tuan-tuan? Sebab yang sepatutnya dibaca adalah lebih daripada garisan 1-2 dibaca, maknanya dia kurang 1 minit 11 saat dalam 11 stesen. Okey, dan 1 minit 11 saat akan dibahagikan kepada 11 stesen di mana akan dapat 6 saat setiap stesen tuan-tuan.
Okey, ini juga contoh nyataan tutup bearing lah. Okey. Garisan 7. Kedua dibaca 162 darjah 44 minit 10 saat. Sepatutnya dibaca tuan-tuan 162 44 minit 20 saat. Okey, lebih daripada dibaca yang sepatutnya. Jadinya tikaian dia juga kurang 10 saat. Okey, dia ada berapa stesen? Dia ada 6 stesen. Jadinya negatif lah. Negatif tu menunjukkan ianya kurang. Jadinya kena bahagi dengan 6 stesen. Menyebabkan dia kena pembetulan ialah tambah setiap stesen 1.67 saat. Okey tuan-tuan. Ini merupakan contoh diagram pembukuan pengukuran tuan-tuan. Jika tuan-tuan dapat lihat daripada gambar rajah ini, arah utara ada dibuat. Okey, dia ada mukim dan tidak berskala. Tuan-tuan dapat lihat stesen-stesen dibulatkan, iaitu okey, kalau tuan dapat lihat stesen 12, stesen 13, 11 dan sebagainya. Okey, ada nombor lot. Nombor lot dia 1428 tuan-tuan. Okey, ia ada bearing dan jarak. Okey, bearing dan jarak, dan dia ada abatel lot. Abatel lot ni ialah tuan-tuan dapat lihat lot yang 1350 di sebelah dia tu, 1427, 88 dan sebagainya. Okey.